Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Juhaifah Wahb bin Abdillah radhiyallahu anhu, kata dia, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam di Makkah wa huwa bil abtah fi qubbatin lahu hamra min udum. فخرج بلال بوضوئه فمن ناضج ونائل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع أو كما قال. Hadis sahih muttafaqun alaih. Seorang sahabat yang bernama Abi Juhaifah, ataupun nama sebenar dia Wahab bin Abdillah radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Abu Juhaifah ni dia kata dia satu hari tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu tu Nabi ada di Makkah, wa huwa bil abtah, iaitu di satu tempat yang bernama Al-Abtah. Abtah ni tuan-tuan, kalau daripada Mekah tu hala nak ke Mina, daripada Mekah menghala ke Mina, berdekatan dengan satu tempat nama dia Shisha. Shisha ni orang banyak kenal, banyak orang tahu lah. Daripada Makkah nak pergi ke Mina, satu tempat nama dia Shisha, dekat dengan situ satu tempat bernama Abtah. Abtah ni zaman jahiliah dulu dia kawasan pasar, kawasan market, yang kemudiannya hari dia menjadi tempat persinggahan pada zaman Islam. Kalau orang Mekah nak keluar pergi ke mana-mana, Abtah ni jadi tempat singgah. Orang nak keluar pergi pun singgah di Abtah, orang nak mai ke Mekah pun singgah di Abtah. Maka Nabi SAW dilihat oleh Abu Juhaifah pada hari itu. Nabi berada di Abtah fi qubbatin lahu hamra min udum. Nabi SAW duduk di dalam satu kemah, qubah, satu kemah, yang kemah itu warna merah, kemah yang dibuat daripada kulit, warna kemah itu merah. Fa kharaja Bilal biwudu'ih. Bilal bin Rabah, dia ada kerja dia ialah selain daripada bank,
Selain daripada muazzin, tukang bank, dia juga kerja tu urus ayat semayang untuk Nabi SAW guna nak buat ambil ayat semayang. Bahasa Arab ni bila kata wudu, wudu tu maksud ambil ayat semayang. Kalau dia kata wadu, waw tu baca baris fathah. Wadu makna dia ayat tu, ayat nak guna buat ambil ayat semayang. Ayat tu dia panggil wadu. Bila ambil ayat semayang dia panggil berwudu. Waw baca dengan dhammah. Bilal bin Rabah, sahabat Nabi ni, selain daripada dia ni tukang bank, dia juga kerja tiap-tiap kali nak semayang, dia pergi ambil ayat semayang mai kepada Nabi untuk Nabi nak guna buat ambil ayat semayang. Kata hadis ni, famin nadijin wa nail. Sahabat-sahabat ada di keliling-keliling tu, sebahagian mereka dapat sikit, sebahagian mereka dapat banyak ayat tu. Ini juga diceritakan di dalam syarah hadis. Sahabat-sahabat ni ayat semayang yang Nabi nak guna ni, mereka duk berebut nak ambil. Nak ambil berkat lah. Yang kedua, kalau Nabi tengah duk ambil ayat semayang pun, ayat hak duk cucuk jatuh tu mereka nak pergi duk nak ambil. Kerana nak ambil berkat Nabi SAW. Kalau orang lain tak ada lah. Kalau hari ni tengok apa tu imam dah biar semayang, kita pergi duduk kalut, Nabi saja yang ada benda yang macam ni. Istimewa ini khusus untuk Nabi SAW. Fa kharaja Nabi SAW. Nabi pun bila dah Bilal bawa mai ayam tu letak situ untuk Nabi guna nak berwuduk, maka Nabi keluar daripada kemah ni. Wa alaihi hullatun hamra. Dia kata, dan Nabi SAW pada hari itu memakai pakaian serba merah. Nabi hari itu pakai baju merah. Begitu. Kata dia, ka'anni anzuru ila bayadhi saqaihi. Dia kata, aku dapat melihat putih betih Nabi SAW. Hadis ni juga nak bagi tahu bahawa Nabi SAW dia pakai baju tidak labuh daripada buku lali. Bahkan Nabi SAW biasa pakai baju sampai naik ke atas betih. Singkat dia tu sampai naik ke atas betih. Ini kita dah baca dah dulu. Dulu kita dah baca bab pakaian di Masjid Sungai Rambai ni, kita dah baca dah dulu hadis yang menceritakan Nabi SAW. Ada sebut dalam banyak hadis. Di antaranya Nabi kata, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Nabi kata, mana-mana kain yang melabuhi buku lali, maka itu bahagian api neraka. Hadis itu membawa maksud kita dilarang pakai labuh-labuh. Dan ada pula hadis yang Nabi SAW kata, innallaha la yaqbalu salata rajulin musbil. Allah tidak terima semayang orang yang pakai pakaian labuh. Labuh maksudnya labuh daripada buku lali. Walaupun ada ulama yang mentafsirkan hadis ini dengan kata dia, kalau tidak dengan sombong tak jadi salah. Kalau dengan perasaan sombong maka itu salah. Itu tafsiran ulama. Tapi daripada asar ni maksudnya kata-kata sahabat. Sidina Umar Al-Khattab pada pagi dia kena tikam. Sidina Umar mati kena tikam masa nak semayang subuh. Musuh mai tikam dia. Sidina Umar masa kena tikam tu, dia rebah tu, dalam dia rebah duk sakit tu, dia nampak ada seorang sahabat pakai baju labuh menutup buku lali sampai ke bawah. Dalam duk sakit tu dia tegur lagi. Dia suruh, dia kata, angkat kain bagi tinggi. Maka benda-benda ni semua dihimpun-himpun oleh ulama-ulama. Maka ulama kata besar larangan pakai pakaian labuh ni kerana dia melambangkan kemegahan raja-raja dulu. Raja-raja dulu bila pakai baju labuh sampai ada orang angkat, dia punya baju labuh di belakang tu sampai ada orang angkat, maka itu simbol kemegahan. Agama tak mahu yang ni. Ini kupasan dia tentang baju labuh ni. Abu Juhaifah menceritakan bahawa Nabi SAW hari itu duduk dalam satu kemah buat daripada kulit. Nabi keluar daripada kemah tu dengan pakaian serba merah.
dan aku dapat melihat putih betih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia nak beritahu kata Nabi pakai singkat. Begitu. Fatawadda'ah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Dah keluar mai air tu ada Bilal sedia ada di situ, Nabi berwuduk guna air yang Bilal bawa ni. Wa adzana Bilal. Jadi masa Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai wuduk, Bilal pun azan. Kata Abu Juhaifah, faja'altu atatabba'u fahu, maka aku ikut mulut Bilal. Dia kata, Abu Juhaifah ni kata, bila Bilal azan, aku ikut gerak mulut Bilal. Bilal kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, aku pun mulut tu gerak Allahu Akbar, Allahu Akbar, aku tu ikut. Dia kata. Kata Abu Juhaifah lagi, ha huna wa ha huna yaqulu yaminan wa shimalan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dia kata, dan aku tengok Bilal ni masa azan, bila hayya 'alas salah, Bilal beralih belah kanan. Hayya 'alal falah, Bilal beralih belah kiri. Itu Bilal buat. Dia kata, dan apa yang Bilal buat itu Nabi tak tegur, maka benda tu menjadi sunnah. Menjadi sunnah. Bagi muazzin ni, bila bang sampai tang hayya 'alas salah, sunat beralih kepala belah kanan. Hayya 'alal falah, sunat alih kepala ke belah kiri. Kalau ikut Imam Al-Ghazali pula, dia kata beralih kepala saja. Kalau beralih sekali dengan dada, itu mungkar pula. Imam Ghazali kata. Pasal apa? Pasal yang sunnahnya ialah beralih kepala saja. Itu perbahasan tentang cara-cara azan. Begitu. Kemudian dia kata, summa rukizat lahu anazah. Nabi SAW bila dah habis azan apa semua nak semayang, Nabi ambil satu tungkat, Nabi cacak di depan tempat Nabi nak semayang tu. Summa rukizat, kemudian Nabi cacak al-anzah. Anzah ni maksudnya satu tongkat, sebagai tanda itu kawasan tempat semayang. Macam kita hari ni sejadah, kita letak satu sejadah, maka sempadan sud sejadah tu itu kawasan siapa pun tak boleh lintas. Ataupun kita semayang berhadap dinding, maka dinding itu menjadi sempadan tempat kita semayang. Kalau semayang di tengah padang macam yang Nabi SAW semayang di Aqbah ni, Nabi pacak satu tongkat, maka tongkat itu menjadi sempadan tempat sembahyang Nabi SAW. Fataqaddama, maka Nabi pun marah ke depan untuk jadi imam. Fasalla yamurru baina yadayhil kalbu wal himaru la yumna. Waktu Nabi semayang tu, lalulah di depan Nabi ini al-kalb, anjing, wal himar, dan juga keldai, lalu di sebelah depan. Depan maksudnya lepas daripada tongkat Nabi cacak tu. La yumna, maka Nabi SAW tidak halang menatang tu lalu. Kalau lalu selepas daripada sempadan yang cacak tu, dia lintas, tak payah halang. Tapi kalau dia lintas mengikut kawasan tempat kita nak rokok, kita nak sujud ni, dia suruh halang. Tahan macam tu. Halang orang nak lintas depan kita ni disuruh oleh agama. Dan orang yang melintas di kawasan tempat sujud, orang yang semayang ni, orang yang melintas tu sangat berdosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi SAW ada sebut dalam hadis dia, Nabi kata, barang siapa yang lintas di depan orang duk semayang ni, lintas di tempat sujud orang semayang ni, maka Allah tidak terima ibadatnya selama 40. Nabi kata selama 40 berhenti tentu. Maka ulama hadis macam-macam tafsiran. Ada kata 40 maksudnya 40 waktu semayang Allah tak terima. Ada kata 40 hari, ada kata sampai macam-macam tafsiran. Yang pentingnya apa? Hadis itu menggambarkan bahawa larangan lintas di tempat sujud orang semayang itu larangan yang sangat keras. Tak boleh buat. Tengok kita hari ni, kita senang lintas depan orang semayang, kita tak heran. Padahal larangan itu larangan yang sangat besar, sabit daripada Nabi SAW. Jadi bila ada orang nak lintas, tangan buat macam tu. Macam saya cerita dulu, ada kawan pergi buat lagu tu, dia main dulu salam lah dengan orang tu. Tak tahulah sahabat cerita, dia kata dia kena dengar tu macam cerita, tapi tak tahu kok betul.
Dia tengah semayang, dia kata orang nak lintas, dia pun tahan. Duk jabat tangan pula dengan dia. Apa abang ustaz? Ustaz juga kawan ni pun. Apa abang ustaz? Kita duk semayang, dia kata. Jadi duk tak kata apa. Alamak Allah, dia semayang, dia kata. Dia pergi pun duk dulu tu balik kan. Satu lagi pula, tambah lagi satu cerita pula. Dia kata tu tak apalah, saya duduk berdiri suara tangan dia pasal salam. Ni dia kata saya tengah duduk tahiyat akhir. Habis tahiyat akhir, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nak sapu muka, dia kata. Angkat dia pergi salam pula, tak ada nak sapu muka, dia kata. Cerita kan. Jadi yang pentingnya apa? Orang ni kadang-kadang dia tak tahu benda ni. Apa pula duduk suara-suara tangan mesti nak salam. Walhal suara tangan itu nak halang orang daripada lintas kawasan tempat kita semayang. Itu disuruh oleh Nabi SAW. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada hadis ni juga pengajarannya ialah dia nak beritahu dekat kita bahawa Nabi SAW, walaupun Nabi SAW satu orang yang sangat suka baju putih. Ada banyak hadis Nabi SAW sangat suka baju warna putih. Tapi Nabi SAW juga biasa pakai baju warna merah. Bahkan ada hadis menceritakan Nabi SAW, hadis riwayat daripada Abi Rimsah Rifa'ah At-Taimi radhiyallahu anhu. Kata dia, Ra'aitu Rasulullah SAW wa alaihi saubani akhbaran. Dia kata, aku melihat Nabi SAW dan waktu tu Nabi memakai pakaian serba hijau. Jadi ulama-ulama hadis ni berdasarkan hadis yang berbagai-bagai, mereka buat senarai. Mereka kata senarai warna kegemaran Nabi. Yang baju Nabi banyak pakai, dicerita dalam hadis, nombor satu sekali, baju putih. Nabi paling banyak baju warna putih. Yang kedua, warna hijau. Nabi juga banyak mempunyai baju warna hijau, dan juga Nabi juga ada pakaian warna hitam. Ini tiga warna banyak. Selain tu, sekali-sekala Nabi pakai baju warna merah. Jadi benda ni tidak menjadi masalah dalam agama. Nabi SAW di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Sa'id Amr bin Hurais radhiyallahu anhu, kata dia, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi imamatun sauda qad arkha tarafaha baina katifai, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Abu Sa'id, kata dia, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi imamatun sauda. Nabi pakai serban hitam. Dia kata Nabi pakai serban hitam. Qad arkha tarafaha baina katifai, dan Nabi membiarkan ujungnya, yakni ekor serbannya, berada baina katifai, di antara dua belikat belakang dia. Nabi pakai serban, ekor tu Nabi bagi center, tengah-tengah tulang belikat itu. Itu pakaian yang dipakai oleh Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, orang Arab bila sebut imamah, maksudnya serban yang berikat. Bila sebut imamah, imamah tu dalam bahasa Arab maksudnya serban lilit. Kalau pakai serban jenis sebai macam Saudi duk pakai tu, dia ambil serban, dia bubuh lapik atas kepala macam tu. Itu orang Arab dia tak panggil imamah, dia panggil ghutrah. Yang tu dia panggil ghutrah. Jadi yang kata Nabi SAW ni, dia pakai serban imamah, serban ikat. Ghutrah itu serban duk letak tu, itu tidak disebut di dalam hadis Nabi. Sebaliknya hadis bila mai cerita serban, dia sebut imamah, dia sebut serban ikat ni. Maka jadi tak bolehlah orang nak kata Nabi pakai serban macam hak Saudi duk pakai lapik. Tak ada. Ulama-ulama besar di Saudi pun ikat serban kan. Jadi Nabi SAW serban ni ada masa Nabi pakai, ada masa Nabi tak pakai. Dia bukan satu benda yang bila masa pun mesti pakai. Ada waktu Nabi pakai, ada waktu Nabi pun tak pakai. Jadi pakai serban ni, kalau kita pakai dengan niat ikut sunnah Nabi, kerana Nabi pakai, dapat pahala. Kalau kita tidak pakai, tidak menjadi satu dosa. Ini cara kita nak mengambil hukum
daripada hadis-hadis Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita dah tahu benda-benda macam ni, boleh buat sikit sebanyak, maka kita dapat sedikit sebanyak kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 4. Muka surat 98. Muka surat 98. Bab ma zukira fi fadlil mashi ila al masjid wa ma yuktabu lahu min al ajri fi khuta. Iaitu bab barang yang disebutkan dia pada menyatakan pi semayang ke masjid, dan barang yang disuratkan baginya daripada pahala pada segala langkahnya. Malam ni kita nak tengok satu tajuk, anjuran kepada kita supaya pergi masjid, dan lebih banyak langkah ke masjid, lebih banyak pahala diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah saudaraku, bermula pergi semayang berjemaah ke masjid itu amat besar fadilatnya. Ini nombor satu lah. Semayang jemaah di masjid itu pahala besar. Maka telah datang hadis yang menunjukkan kelebihan pergi semayang berjemaah ke masjid itu. Setengah daripadanya ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza tawadda'a ar-rajulu fa ahsana al-wudu' summa kharaja ila as-salah la yukhrijuhu aw la yanhazuhu illa iyyaha lam yakhtu khatwatan illa rafa'ahu Allahu biha darajatan aw hatta anhu biha khati'ah." Maksudnya, apabila mengambil ayat semayang seorang laki-laki di rumah, kita nak keluar main masjid, di rumah dah ambil ayat semayang, maka dielokkannya akan ambil ayat semayangnya seperti didatangkan segala yang sunat dan barang yang menyempurnakan bagi wuduknya. Nak main masjid, ambil ayat semayang di rumah. Ambil ayat semayang tu, ambil cukup sempurna. Hak rukun, hak sunat, kita ambil belakang. Rukun ni muka, tangan, kepala, kaki. Tapi kita tak buat hak rukun saja, kita buat hak sunat sekali. Start dengan basuh tangan sampai pergelangan tangan, dengan kumuk, dengan masuk air dalam hidung, kita buat semua. Bukan setakat sunat buat semua anggota tu saja, bahkan ambil sunat pula tiap-tiap satu anggota 3 kali. Basuh tangan sampai pergelangan tangan 3 kali, sat lagi buat 3 kali, dan buat semua benda-benda sunat, semua kita buat sekali. Di rumah ambil ayat semayang, buat macam tu, dia kata. Maka dielokkan akan ambil ayat semayangnya itu, dan didatangkan yang sunat-sunat dan sebagainya dengan menyempurnakan wuduknya, daripada berkumuk-kumuk, embuih air daripada hidung, dan 3 kali basuh, dan menggosok-gosokkannya, dan didahulukan yang kanan atas yang kirinya, dan lain-lainnya. Kemudian barulah ia keluar pergi semayang ke masjid berjemaah. Tiadalah niat keluarnya itu, atau tiadalah niat pinya itu dengan gerak-geraknya itu, melainkan akan dia, yakni semata-mata kerana nak semayang. Daripada rumah ambil ayat semayang, buat bagi elok, semua wuduk semua bagi sempurna. Niat nak main masjid ni tak ada niat lain, bukan niat nak jumpa kawan, bukan niat nak, tak ada niat nak main semayang di masjid. Nescaya tiada berlangkah ia akan langkahnya, melainkan diangkat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebabnya satu darjah. Kalau orang yang macam tu, di rumah dah ambil ayat semayang, ambil pula elok-elok sempurna, hak sunat, hak rukun semua ambil, kemudian langkah kaki nak main masjid pula, niat kerana nak semayang, satu langkah dia main, Allah angkat satu kedudukan dia di sisi Allah, naik martabat dia satu darjat di sisi Allah, dan diletakkan daripadanya, yakni dihapuskan daripadanya dengan sebabnya akan satu dosa, kesalahan. Satu langkah dia nak main masjid,
Satu darjat naik, satu dosa Tuhan batalkan. Tuhan cancel satu dosa. Ulama kata dosa itu ialah dosa kecil. Begitu. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Tuan, sikit ke pahala Tuhan nak bagi kepada orang yang mai ke masjid ni. Sikit ke pahala Tuhan bagi. Lah ni tuan-tuan, kita tak nampak pahala kita dapat ni sebab dia diganjarkan dalam bentuk kredit. Tak nampak. Berapa pahala ni yang Nabi kata ni. Nabi kata langkah setapak ni satu darjat naik di sisi Tuhan, satu pahala Tuhan mansuhkan. Selangkah lagi kita langkah, satu darjat lagi naik, satu lagi dosa dimansuhkan. Satu langkah lagi, lagu tu punya duk main. Berapa langkah kita nak sampai ke masjid ni, demikianlah banyak pahala, demikianlah dosa yang dibatalkan oleh Tuhan. Tapi tak nampak. Kerana tak nampak, tak gelut. Berbanding dengan nampak. Kalau Tuhan ganjarkan benda ni dalam bentuk ringgit, kita langkah setapak nak main masjid, 10 ringgit lagu duduk dalam poket. Hutang kita dengan orang 10 ringgit dimansuhkan. Setapak lagi lagu duduk main 20 ringgit dalam poket. Lagi 10 ringgit hutang kita dengan orang dimansuhkan. Masjid ni ketat. Mayang sampai kot tepi-tepi kolah. Pasal apa? Pasal bukan kerana Allah, bukan kerana ikhlas lagi dah. Kerana lu nampak balasan Tuhan bagi cash. Tapi oleh kerana benda ni dia main dalam bentuk kredit, Tuhan tak bagi tunai, dia kreditkan benda ni dalam akaun akhirat kita. Di sana esok baru buka-buka tengok amalan kita, baru Allahu Akbar. Aku pergi masjid berapa kali saja, dalam akaun duk ada banyak ni. Pahala pergi ke masjid saja duk ada banyak ni. Manusia pada waktu tu akan kata apa? Kalau ku tahulah macam ni, dia kata hari-hari aku akan pergi masjid. Ini hikmah. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak nampak akan benda ni dekat kita? Tak nampak. Berapa banyak orang hari ni cakap dengan angkuh, dengan sombong, cabar Allah Subhanahu Wa Taala, sihat. Tak ada apa-apa jadi kat dia. Sihat. Maka bertambah-tambah sombong dan ingkar dia dengan Tuhan. Pasal apa? Pasal macam mana pahala juga Tuhan kredit, demikian juga dosa manusia Tuhan kredit. Di sana esok bila buka-buka akaun dia, baru dia nampak akaun akhirat dia banyak dengan dosa. Masa tu barulah menyesal. Alangkah baiknya kalau dulu dia tak bercakap benda-benda macam ni. Kerana cakap aja badan dia binasa di akhirat. Begitu. Baik, masalah dia kata pi semayang masjid itu banyak kelebihan. Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Al-Muhazzab, telah datang beberapa hadis yang sahih yang menunjukkan kelebihan pi semayang ke masjid. Dan banyak langkahnya itu, dan menanti semayang berjemaahnya di dalam masjid itu besar pahala. Lagi banyak langkah, lagi besar pahala. Lagi lama duk tunggu masa nak semayang di masjid, lagi besar pahala. Lepas maghrib duk tunggu nak masuk Isyak, duk tunggu tu bukan tunggu saja, akaun akhirat duk jalan. Selagi mana kita duduk dalam masjid tu, duduk dengan niat nak tunggu waktu semayang yang berikutnya, Allah bagi pahala tak berhenti. Begitu. Setengah daripadanya diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia man ghada ila al-masjid aw raha a'adallahu lahu nuzulahu minal jannah. Maksudnya barang siapa pergi ke masjid ataupun berjalan ia ke masjid, mempersediakan Allah Ta'ala baginya akan tempat tinggalnya di syurga. Itu dia. Siapa yang hari-hari menjadi kebiasaan dia duk pergi masjid, duk pergi masjid, duk pergi masjid hari-hari, Allah sediakan tempat dia dalam syurga. Maka tiap-tiap kali pergi ataupun berjalannya itu, dia akan dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Imam Nawawi, telah meriwayatkan akan dia oleh Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Begitu. Baik. Dan lagi diriwayatkan daripada Abi Musa Al-Ash'ari. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'zaman nasi ajran fi shalah ab'adahum ilaiha mashyan wallazi yantaziru shalah hatta yusalliha ma'al imam. A'zama ajran minallazi yusalliha summa yanam." Maksudnya bahawasanya sebanyak-banyak orang yang mendapat pahala daripada orang-orang itu ialah
orang yang lebih jauh daripada mereka itu berjalan pergi semayang ke masjid berjemaah. Itu dia. Lagi jauh, lagi besar pahala. Lagi jauh nak pergi masjid tu, lagi besar pahala Tuhan bagi. Dan orang yang menanti semayang serta imam sehingga sembahyang dia akan dia sertanya. Dan juga orang yang habis semayang duk tunggu semayang satu lagi, nak berjemaah dengan imam pula sat lagi, besar pahala Tuhan bagi kat dia. Maka lebih besar dapat pahala daripada orang yang semayang akan dia di rumah kemudian tidur dia. Yakni orang yang tidur tak pergi berjemaah dan tiada menanti imam, maka tak dapat pahala macam mana orang yang pergi jemaah di masjid. Semayang di rumah pun tak salah, semayang sah, tapi pahala, bandingan pahala dia yang semayang di rumah, lepas semayang tidur saja di rumah, dengan orang yang duk pergi jalan kaki pergi semayang di masjid tiap-tiap waktu berjemaah di masjid, sudah tentu tak sama pahala. Dia ni susah payah nak pergi ke masjid, hujan panas siang malam duk langkah pergi masjid, dengan dia ni tiap-tiap waktu duk semayang di rumah, mana boleh bagi pahala sama? Maka sudah tentu pahala orang yang duk berjalan kaki pergi ke masjid nak semayang jemaah lebih besar daripada orang yang semayang di rumah. Begitu. Baik, kata Imam An-Nawawi meriwayatkan hadis ini oleh Bukhari dan Muslim. Hadis sahih juga. Dan lagi satu riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berkata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tatahhara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillah la yaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutuwatuhu ihdahuma tuhittu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan." Maksudnya barang siapa bersuci dia di rumahnya, yakni ambil ayat semayang di rumah, kemudian pergi ia ke satu rumah daripada rumah Allah, yakni pergi masjid, ambil ayat semayang di rumah, lepas itu pergi masjid, supaya menunaikan satu fardu semayang daripada beberapa semayang yang diperdukan Allah, nescaya adalah langkah-langkahnya itu sekali langkah menghapuskan kesalahan, sekali lagi langkah mengangkatkan derajat. Demikianlah sehingga akhir langkahnya. Itu dia. Ini pula hadis kata apa? Langkah sekali naik darjat, langkah sekali hapus dosa, langkah sekali naik darjat, langkah sekali hapus dosa. Berapa banyak dia pi, maka demikianlah banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Kata Imam Nawawi, hadis ini meriwayatkan dia oleh Imam Muslim. 3 ada hadis sahih semua sekali. Begitu. Dan diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, kata dia, kanat diyaruna naiyatan anil masjid fa aradna an nabi'a buyutana fanuqarribu minal masjid fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna lakum bikulli khutwatin darajatan. Maksudnya adalah rumah-rumah kami jauh daripada masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah itu. Ini Jabir bin Abdullah, dia kata rumah mereka nak boleh ke main masjid ni jauh. Kami nak pergi semayang di masjid Nabi di Madinah ni jauh, maka berhajatlah kami nak menjual rumah-rumah kami tu. Oh, ni sahabat dulu. Sahabat dulu rumah bila jauh dengan masjid, nak jual rumah, nak main cari rumah dekat dengan masjid. Orang lah dia beli rumah, masa tu orang tak buat masjid lagi, tak buat surau lagi. Elok dia duduk setahun, tak tahu tengok Allah siapa kata tu sudah pi wakaf tanah dia, pi jadi tapak surau, tapak masjid. Dia tak boleh tidur. Dengar bang macam api duk menyala dalam perut, dia tak boleh duduk. Dia dengar bang tu, dia nak maki hamun, dia nak marah, dia bangkit terajang dinding dah apa, jadi begitu. Nak jual rumah tu, nak jual pula rumah kawasan elok-elok ni, nak jual harga mahal. Nak jual harga sampai 1 juta, sampai 600-700 ribu. Nak boleh beli rumah harga 600-700 ribu, harga 1 juta ni Cina je. Cina dekat dengan masjid surau lagi dia tak mau. Atau duk merekam dalam perut lu tu lah orang lah ni. Sahabat Nabi rumah jauh pada masjid nak jual, nak main duduk dekat masjid. Orang lah ni dia beli rumah tak ada lagi masjid. Kalau ada awal-awal tak beli dah tentu, tak ada lagi beli. Dah beli, tengok-tengok pergi jadi masjid, dia duk gaduh nak jual, dia nak pindah, dia nak jauh daripada masjid. Ini beza
sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dengan kita lah ni. Maka kata Jabir bin Abdullah, berhajatlah kami ni semua nak menjual rumah-rumah kami ni supaya kami berhampiran dengan masjid Nabi. Apabila diketahui oleh Nabi akan kehendak kami yang demikian, Nabi dengar cerita kata mereka ni pakai nak jual rumah, nak main duduk dekat dengan masjid. Lalu ditegah oleh kami akan Nabi SAW, serta diberitahunya akan kami dan diajaknya dan dinasihatnya akan kami. Nabi SAW bila dengar mereka ni nak jual rumah kerana nak pindah main dekat masjid, Nabi terus bagi nasihat dekat mereka. Maka sabda Nabi bahawasanya bagi kamu sekalian, tiap-tiap satu langkah daripada rumah, kalau niat datang ke masjid kerana nak semayang, maka dapat satu darjat. Maka apabila berpindah sekalian kamu, hilanglah pahala langkah-langkah kamu sekalian itu. Nabi kata hampa duk main ni, selangkah hampa main, macam-macam janji Tuhan. Tuhan janji nak bagi satu darjat, Tuhan janji nak cancel satu kesalahan, satu dosa. Tuhan janji pula nak bagi satu tempat dalam syurga. Punya banyak janji Tuhan dekat orang yang main jauh nak main ke masjid. Hampa nak pergi jual, nak main duduk dekat, hampa terlepas janji baik daripada Tuhan. Nabi kata lagu tu. Kata Imam Nawawi, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Hadis sahih lagi satu. 4 dah hadis sahih kita baca, yang maksudnya lebih kurang sama. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baik, dan diriwayatkan lagi daripada seorang sahabat Nabi SAW yang akrab, iaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kata dia, kana rajulun la a'lamu rijalan ab'ada minal masjid minhu. Adalah seorang laki-laki, tidak aku ketahuikan orang yang lebih jauh daripadanya daripada masjid. Ni Ubay bin Ka'ab cerita. Dia kata ada satu sahabat Nabi nak cari orang lain hak rumah lebih jauh daripada rumah dia, nak main masjid tak ada. Dialah orang yang rumah paling jauh dengan masjid Nabi. Begitu. Wa kana la tukhti'uhu salah. Faqila lahu aw qultu law ishtaraita himaran tarkabuhu fi dhalma'i wa fi ramda. Dan adalah dia satu orang yang tiada melangkah akan dia oleh semayang. Oh, dia ni pula rumah paling jauh dengan masjid, dan dia ni pula satu orang yang tak larat nak berjalan, dah tua dah, tak larat nak berjalan main masjid. Maka dikata orang kepada dia, ataupun kata aku kepada dia, kiranya engkau dapat beli seekor keldai yang boleh engkau tunggang akan dia di dalam kelam malam dan di dalam panas matahari, nescaya memudahkan engkau nak pergi semayang ke masjid. Maka Ubay pergi kata kat dia, Ubay kata, hang ni, aku duk tengok hang tak pernah miss main semayang di masjid. Ni lah hang dah tua dah. Dah tua dah, tak larat dah nak main semayang di masjid. Tapi hang duk gagah juga duk main masjid, sedangkan hang dah tua tak larat. Alangkah baiknya kalau sekiranya hang boleh beli keldai seekor, naik keldai tu main ke masjid. Ubay pergi bagi cadangan kat dia macam tu. Qala ma yasurruni anna manzili ila janbil masjid. Jawab dia, barang yang menyukakan akan daku ialah bahwasanya rumah aku dekat dengan masjid, maka iaitu lebih mudah bagi aku daripada beli keldai. Jawab orang tua ni, dia kata daripada beli keldai, baik aku pindah pergi duduk dekat masjid. Nak beli keldai dengan nak ragai naik keldai ni, dengan duduk jalan dengan aku orang tua, dia kata pun tak larat. Lagi baik, dia kata aku pindah pergi duduk dekat masjid. Tetapi tidak aku mau pindah berhampiran dengan masjid Nabi SAW kerana satu sebab, iaitu dia kata inni uridu an yuktaba li mamsyaya ila al-masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Bahwasanya aku berkehendakkan kiranya disuratkan bagi aku perjalanan aku ke masjid, dan disuratkan bagiku perkembalian aku kepada keluarga, kepada ahli aku apabila aku balik. Maka apabila aku turutkan seperti perkataanmu, hang suruh aku beli keldai, nescaya luputlah sebagaimana kehendak aku itu. Tu dia. Dia kata, hang suruh aku beli keldai, daripada beli keldai baik aku pindah duduk dekat masjid. Tapi keldai pun aku tak mau beli, pindah pergi dekat masjid pun aku tak mau. Pasal apa? Pasal lah ni rumah aku jauh dengan masjid.
Aku duk jalan kaki, aku tak larat pun aku nak jalan kaki pi juga pelan-pelan. Pasal aku percaya setiap langkah aku nak pergi masjid, Tuhan bagi dekat aku satu darjat dan Tuhan hapuskan dekat aku satu dosa. Jadi dengan kerana tu aku tak mau beli keldai dan aku tak mau pindah pergi duduk dekat masjid. Biar aku duduk jauh, biar aku berulang susah tak apa. Aku jalan pergi tak kuat, aku nak kena keluar awal jalan pelan-pelan. Aku nak berjalan kaki pergi masjid. Orang tua ni kata lagu tu. Tuan-tuan, kita tengok ada orang macam tu. Ada orang macam tu. Sahabat kita anak karya masjid Ikan Batu telefon saya kemarin. Dia kata ayah dia kena stroke, koma. Kena stroke, koma. Ayah dia umur 86 lah, tua lah. Kena stroke, koma. Jadi dia kata ayah dia ni sebelum kena stroke apa semua ni, dia duk pesan ke anak ni. Dia duk pesan ke anak-anak dia. Dia kata aku daripada ingat-ingat aku daripada aku umur 12, dia kata. Sampai hari ni alhamdulillah satu waktu sembahyang pun aku tak tinggal. Ni ayah dia ni. Si ingat-ingat aku, dia kata aku daripada umur 12 sampai lah ni, dia kata umur 86. Satu waktu sembahyang pun aku tak pernah tinggal. Aku takut, dia kata aku esok-esok ni, dia kata aku tua, aku tak larat, aku takut aku sakit sampai aku tak sembahyang. Aku takut, dia kata. Hampa tolong aku, dia kata. Kok mana pun aku nak sembahyang. Tak ada pernah kita cakap begitu kat anak kita. Tapi nak abangnya ada orang cakap begitu kat anak dia. Tuan-tuan boleh bayang macam mana bersih hati orang ni. Dia cinta dia dalam hidup dia, cinta dia satu ya, cinta dia pada Allah. Dia tak mau satu waktu pun dia tak berjumpa, tak menghadap Allah. Dia tak mau satu waktu pun dia tak mau dia miss daripada report diri dia dengan Tuhan. Dia pesan kat anak dia begitu. Ingat. 2 hari lepas kena stroke, koma. Anak dia telefon mai. Dia tahu ustaz macam mana ustaz. Dia kata ayah saya ni lagu ni dia dah pesan kat saya macam ni. Macam mana ni, apa saya nak buat kat dia? Dia kata ni saya anak dia pula dah tinggal pesan macam ni. Macam mana saya nak buat kat dia? Nak bagi dia semayang macam mana? Duduk atas katil dah ni, keras kejung lagu tu, apa pun tak bunyi, suara apa pun tak bunyi, apa pun tak, mata pun duk tengok tepat macam tu aja. Semua wayar duk ada di badan dia. Macam mana nak buat ustaz? Tanya. Anak ni pun rasa amanah ni, dia rasa kalau dia tak boleh tunai ni, pak dia duk jaga rekod semayang tak tinggal ni daripada umur 12 sampai umur 86. Lepas tu pak pesan pula kalau jadi kat aku lagu ni hampa tolong tengok semayang aku ni, pak dia jadi macam ni. Dia kata buat guru mana, dia menangis dia kata mengenangkan pesan pak dia ni. Macam mana nak buat ustaz? Dia kata kita bagi tahu kat dia, kita kata manusia ni selagi mana dia mukallaf maka dia kena semayang. Selagi mana dia mukallaf maka dia kena semayang. Tapi kalau ada bukti mengatakan dia sudah tidak mukallaf, di antara tidak mukallaf tu ialah dia dah hilang akal. Koma ni akal tak berfungsi dah. Dia pun tak tahu siang malam, dia pun tak tahu apa lah. Dia koma. Koma ni macam orang pengsan. Orang pengsan tidak mukallaf lah. Kalau dia pengsan daripada pukul 1 tengah hari, dia pengsan sampai pukul 1 pagi, semayang yang dia tak buat, Zuhur, Asar, Maghrib, apa semua dia tak buat sampai pukul 1 pagi. Lepas 1 pagi baru jaga, Aisyah dia kena buat lah. Semayang yang dia tinggal ni, dia tak payah ganti. Pasal masa tu dia tidak mukallaf. Dia pengsan. Tidak ada dosa pahala kepada dia masa dia blackout tu. Tidak ada dosa pahala kepada dia. Baik, saya kata rentua ni macam mana? Dia ni kira mukallaf ke tak? Maksudnya dia tahu tak? Kalau kita cakap apa-apa, ada tak signal mata dia ke? Dia hangguk ke apakah? Kalau kita tanya dia, ayah nak minum ayam ke? Nampak dia hangguk, dia mukallaf lagi. Maka bantu dia untuk ambil ayat semayang. Bantu dia. Takat-takat patut kita boleh buat, tolong ambil ayam, sapu muka dia, sapu tangan dia, bisik kat telinga dia, kata ayah semayang. Ayah semayang dah ambil lah. Ayah semayang kata.
Jadi dia pun ingat dalam hati dia, kalau dia mukallaf dia masih boleh buat, walaupun tak boleh bergerak apa. Pakai pelupuk mata, dia pakai pelupuk mata, sampai pelupuk mata pun tak boleh, pakai ingat dalam hati lah, aku sembahyang zuhur, ingat aku rokok, ingat kata aku sujud, ingat lagu tu. Allah lebih mengetahui apa yang dia buat, bantu dia. Tapi kalau dah pasti dah kata dia langsung tak ada respon apa dah, buat apa pun tak ada apa dah, maka dia sudah tidak mukallaf, maka dia terlepas daripada hukum-hukum yang kena ke atas orang yang macam kita ni. Terang kat dia lagu tu. Habis macam mana? Dia kata dia rasa, dia kata bapak dia tak mukallaf dah, tak sedang apa, tak ada respon apa pun tak ada. Dia kata langsung dah blackout. Kita kata kalau macam tu, yang terbaik kepada kita ni ialah doa dekat dia. Doa, minta Allah bagi yang terbaik untuk dia. Kalau baik untuk dia hidup, minta Allah bagi dia hidup, bagi dia sihat. Kalau terbaik untuk dia habis umur, minta Allah bagi yang baik untuk dia. Itu saja. Kalau nampak tanda-tanda sakaratul maut, nampak tanda-tanda dia nak habis umur, talqin di telinga dia, la ilaha illallah, cukup. Itu saja tanggungjawab kita. Dia pun dengar, dia kata tak apa, terima kasih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cuba kita tengok. Jadi tengok, ada orang hati bersih macam tu, hati bersih. Ada orang duk sihat elok-elok, tak semayang, tak berasa apa. Duk sihat elok-elok, tak semayang, tak rasa berdosa. Ada orang macam tu. Orang biar pergi ke orang, kita kira kita bagi bersih hati. Biar kita ni penggantungan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pada siapa-siapa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sahabat Nabi ni, apabila Ubay bin Ka'ab pergi cadang dekat dia macam tu, dia tak mah. Pasal apa? Pasal dia kata, aku percaya apa yang Nabi kata. Setiap langkah nak pergi masjid tu, satu darjat naik, satu dosa dihapuskan oleh Tuhan, dan Tuhan bagi satu tempat di dalam syurga. Maka larat tak larat, letih ke apa ke, lagu mana ke, aku nak jalan kaki pergi masjid juga. Pindah pergi dekat masjid pun tak mau, keledai pun aku tak mau beli. Apabila didengar oleh Nabi SAW akan perkataan yang demikian, maka bersabda ia, faqala Rasulullah SAW, qad jama'allahu laka zalika kullah. Maka sabda Nabi SAW, sesungguhnya telah dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi engkau yang demikian itu sekaliannya, yakni disuratkan pahala pergi balik engkau itu. Itu dia. Nabi terus doa. Nabi dengar cerita tu, ada sahabat yang macam ni, tapi tak larat pun nak jalan kaki juga pergi masjid. Nabi terus doa dekat dia, qad jama'allahu laka zalika kullah. Nabi kata, mudah-mudahanlah Allah Subhanahu wa ta'ala himpunkan hang semua apa yang hendak tu Tuhan bagi belaka. Kalau kamu nak Allah Subhanahu wa ta'ala angkat darjat kamu, Allah akan bagi yang tu. Kalau kamu nak Allah Subhanahu wa ta'ala hapuskan dosa kamu, Allah akan bagi yang tu. Kalau kamu nak dengan perbuatan kamu duk langkah kaki pergi masjid ni, nak satu tempat dalam syurga, Allah akan bagi dekat kamu. Kira apa kamu nak, qad jama'allahu laka zalika kullah. Semua tu, kata Imam Nawawi, telah meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Hadis sahih lagi, riwayat Imam Muslim. Baik, dia kata, dan lagi diriwayatkan daripada Jabir, kata dia, arada Banu Salimah ayyantaqilu qurbal masjid. Menghendaki Banu Salimah berpindah mereka itu hampir dengan masjid Nabi SAW, supaya mudah bagi mereka tu semayang berjemaah, dan mudah bagi mereka belajar dan sebagainya. Ini satu puak pula, bukan seorang, satu puak Bani Salimah. Mereka semua sepakat nak pindah daripada kampung mereka, nak duduk dekat dengan masjid Nabi, supaya mudah semayang jemaah, supaya dapat belajar dengan Nabi hari-hari. Begitu. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudahlah sampai khabar yang demikian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang pergi abang dekat Nabi, kata Banu Salimah nak tinggal kampung depa sekampung nak pindah mai dekat dengan masjid ni. Nabi dengar berita ni, faqala lahum innahu balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka itu, bahwasanya telah sampai kepada aku khabar akan daku bahwasanya kamu semua nak berpindah duduk dekat dengan masjid ini. Nabi kata, betul ke ada orang mai abang hampa satu kampung semua nak pindah mai duduk dekat masjid?
Maka adakah betul khabaran itu? Qalu na'am ya Rasulullah wa qad aradna zalik. Maka jawab mereka itu, bahkan ya Rasulullah, sesungguhnya kami nak pindah supaya mudah bagi kami semayang berjemaah dengan tuan hamba. Depa kata betul kami pun dah duduk kemas barang dah, memang nak pindah pergi duduk dekat dengan masjid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Salimah, diyarakum tuktab atharukum. Diyarakum tuktab atharukum. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana nak menasihatkan mereka itu, kata Nabi, hai bani Salimah, jangan tinggalkan kampung-kampung kamu, disuratkan bekas-bekas perjalanan kamu. Jangan tinggalkan kampung-kampung kamu, disuratkan bekas-bekas perjalanan kamu datang sembahyang berjemaah ke masjid ini. Maka apabila kamu sekalian tinggalkan dia, nescaya luputlah pahala langkah perjalanan kamu daripada kampung kamu ke masjid ini. Nabi kata, wahai Bani Salimah, ingat baik-baik, tiap-tiap langkah yang hampa langkah nak main masjid tu disurat, ditulis oleh malaikat. Nabi ulang 2 kali. Nabi kata, jangan hang tak ingat, tiap-tiap langkah kita nak main masjid ni, tiap-tiap langkah tu malaikat kiraman katibin, raqib dengan atid, catat tiap-tiap langkah. Nabi ulang 2 kali. Nabi kata, ingat baik-baik, setiap langkah yang hang main ni malaikat tulis. Rekod tu sana esok akan dikira. Tuan, Nabi ulang 2 kali. Pasal apa? Pasal Nabi tahu ada orang tahu pun nak percaya benda macam ni. Tahu pun nak percaya benda-benda macam ni, dia jadi betul ke kita duk main ni dapat pahala? Dia jadi begitu. Betul ke ni kita duk main ni dapat pahala? Dia duk fikir benda tak nampak saja, depa auta kot, dia kata tak percaya. Nabi SAW ulang 2 kali benda ni, nak beritahu kata sungguh hampa main ni tiap-tiap langkah malaikat rekod tu di sana Tuhan akan balas. Begitu. Dan lagi diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ia al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu ma lam yuhdis. Bermula malaikat itu mendoa ia atas seseorang daripada kamu selama ada kamu di tempat sembahyang, yakni tempat berjemaahnya, kerana menantikan sembahyang berjemaah selama tiada berhadas dia. Itu dia. Ni kita habis sembahyang maghrib ni, duk tunggu sambil duk dengar mengaji, sambil duk tunggu nak masuk waktu Isyak. Kita duk tunggu ni, selama kita duk tunggu ni, malaikat Allah Subhanahu wa taala mendoakan kita semua. Tahu nak percaya tak percaya kan? Benda ni lagu tu lah. Banyaklah hadis kalau kita nak cerita tentang kebaikan duduk dalam majlis ilmu ni. Banyak. Maka tak heran sahabat-sahabat Nabi duduk dalam majlis ilmu sampai sekira-kira dia kata kalau daun gugur tak cicah lantai, tak cicah bumi, kerana rapatnya duduk sahabat-sahabat Nabi ni. Macam tu sekali. Duduk rapat tak selesa lah dia nak abang yang tu. Tak selesa pun sanggup duduk. Pasal apa? Kerana mengharap keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesa ke kita duduk rapat-rapat ramai-ramai macam tu, hangat ni peluh meleleh ke atas belakang. Kita duduk juga pasal apa? Pasal mengharap keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan harap apa. Tak ada harap apa, main habis minyak kereta dengan masa dengan keluarga pun korang dan sebagainya, main nak duduk pula duduk tak selesa, panas-panas. Takat nak dengar baca kitab ni, balik baca buku sendiri di rumah pun boleh, kita duk ingat lagu tu, maka ramai orang tak main. Tapi ada orang dia mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, biar pilah habis minyak kereta sikit, biar pilah main duduk tak selesa sikit, tetapi yang lebih utama daripada tu keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keredaan Allah tak boleh beli dengan RM2. Keredaan Allah kita tak boleh beli dengan RM2. Berapa ramai orang ada duit juta-juta tapi Allah tak reda hidup dia. Berapa ramai ada duit sampai bermilion-milion merata bank, dia simpan duit dia, rata bank simpan duit dia, bukan satu bank, merata bank ada duit dia, tapi hidup tak bahagia, jiwa kosong, hari-hari raplah, serabut kepala otak pemikiran. Berapa ramai orang macam ni? Ya akhir-akhirnya tak tahu nak buat macam mana dalam hidup dia, pergi minum arak. Bila minum arak hilang sat masalah dan serabut diri dia ni, hilang sat. Lepas tu dia mai balik double, triple daripada masalah mula.
berserabut, tak tahu nak buat apa, cerai buat yang ni, tak kena cerai buat. Pasal apa? Pasal tak dapat ketenangan. Ketenangan ni Allah hanya bagi kepada orang yang Allah redha. Tak ada duit pun dia boleh tenang. Pasal apa? Pasal Allah redha dia. Kalau atas dunia Allah redha, dah begitu tenang hidup dia, tuan-tuan boleh bayang akhirat esok berapa punya tenang dia kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala redha dia. Maka sahabat-sahabat Nabi mereka percaya benda-benda ni. Kerana percaya mereka kepada benda-benda ni, mereka sanggup buat apa saja hak Nabi suruh. Kita lah ni bukan kata hak Nabi suruh, hak Quran suruh kita challenge. Quran suruh kita challenge. Quran kata orang-orang yang menuduh orang yang berzina kena 80 rotan. Itu ayat Quran, bukan hadis Nabi. Itu ayat Quran. Kita challenge. Kita peduli apa? Pasal apa? Pasal kita tak nampak bahawa benda yang kita cakap tu mengundang murka Allah, menyebabkan hilang keredaan Allah. Kita tak nampak. Maka kerana tu kita bercakap ikut sedap mulut kita lah. Maka akhirnya hilang keredaan Allah Subhanahu wa taala daripada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka apabila berhadas, dia kata selama duk tunggu ni, lepas sembahyang maghrib duk tunggu sembahyang isyak, selama duk tunggu tu, selama tu malaikat duk doa kesejahteraan kita. Sampai bila malaikat duk doa kesejahteraan kita? Dia kata maka apabila berhadas, maka tiadalah didoanya lagi. Bila batal ya sembahyang, malaikat stop doa untuk kita. Malaikat stop. Melainkan mengulang wuduknya dan duduk kembali menanti berjemaahnya, maka malaikat sambung berdoa balik. Batal ayat semayang, cepat-cepat pergi ambil ayat semayang. Bila pergi ambil, mai duduk aja, dia sambung balik mendoakan kita. Maka bunyi doa malaikat itu ialah Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat ulang yang tu ya. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Maksudnya wahai Tuhanku, ampunkan olehmu akan dosanya. Wahai Tuhanku, turunkan rahmat ke atasnya. Malaikat duk minta. Tuan-tuan, malaikat ni makhluk Allah yang tidak pernah buat dosa. La ya'suna Allah ma amarahum. Mereka sekali-kali tidak memaksiati Allah atas apa yang Tuhan perintah mereka. Tuhan suruh buat apa pun mereka buat, derhaka tak sekali-kali. Yang kata malaikat ni, kalau malaikat minta, Allah makbul. Pasal apa? Pasal malaikat ni makhluk yang bersih. Malaikat minta doa dekat Tuhan supaya Tuhan ampunkan dosa orang yang duk tunggu nak semayang jemaah ni masjid ni. Malaikat minta supaya Allah bagi rahmat, bagi belas kesian, bagi kasih sayang kepada orang yang duk tunggu nak semayang jemaah di masjid ni. Malaikat doa, Allah makbul. Kata malaikat, wahai Tuhanku, ampunkan olehmu akan dosanya. Wahai Tuhanku, turunkan rahmat ke atasnya. Inilah doa malaikat ke atas orang yang di dalam masjid menantikan imam berjemaah sembahyangnya. Malaikat doa kat kita macam tu. Dan sabda Nabi SAW lagi, la yazalu ahadukum fi salah ma damatis salah tahbisuhu la yamna'uhu ay yanqaliba ila ahlihi illa salah. Maksudnya sentiasalah seorang kamu tu dalam semayang, selama berkekalan semayang itu menahankan dia. Selagi mana kita duk tunggu dalam masjid ni, kita tertahan duk dalam masjid ni kerana nak semayang, maka selagi itu kita dianggap macam dalam semayang. Begitu. Yakni sentiasalah seseorang daripada kamu mendapat pahala seperti semayang, selama berkekalan semayang yang hendak berjemaah akan dia itu menahan akan dia. Itu dia. Ni duk tunggu, duk ingat saat lagi nak semayang isyak, lepas isyak nak balik. Duk tunggu kerana nak semayang isyak, kita dianggap macam duk dalam semayang. Pahala yang Tuhan bagi macam pahala orang yang duk dalam semayang. Tentang kita dah baca di masjid ni macam mana Islam suruh kita segera masuk dalam semayang. Suruh segera. Sehingga kan kalau kita sampai-sampai orang dah duk semayang, kita sampai-sampai orang tengah sujud, kita disuruh takbir terus sujud. Kan kebanyakan kita tunggu. Kita sampai-sampai tengok orang duk sujud, kita pun duk kira macamnya warm up lah, kepak jari lah, apalah semua, duk warm up, nak tunggu bagi orang tu bangkit berdiri pula saat lagi rakaat kedua, baru kita nak takbir masuk dalam semayang. Tak salah, tapi rugi. Tak salah, tapi rugi. Rugi pasal apa? Pasal kita melambat-lambatkan masuk dalam semayang. Dia cerita semayang ni seberapa cepat yang boleh masuk dalam semayang. Kita sampai-sampai orang tengah sujud, Allahu Akbar, terus sujud.
Walaupun rakaat itu tak dikira, tetapi kita dapat pahala kerana segera duduk dalam kebaikan. Begitu. Maka orang yang duduk tunggu nak masuk waktu semayang yang berikutnya, pahala macam orang yang duduk dalam semayang. Maksudnya pahala besar. Maka tiadalah yang menahan akan dia kembali kepada ahlinya. Melainkan semayang yang dinantikan berjemaah itu yang menahan dia. Kata Imam Nawawi telah meriwayatkan hadis ini oleh Al-Bukhari dan Muslim. Itu dia. Semua dia bawa main hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu lagi, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan, 7 orang yang menaungi akan mereka itu oleh Allah di bawah naung arasy-Nya pada hari yang tiada naungan melainkan naungannya, yakni melainkan naungan Allah sahaja, yakni pada hari akhirat esok. Ni dia nak cerita hari akhirat esok tak ada tempat teduh. Kita duduk di padang mahsyar esok semua tempat panas. Semua tempat panas, tak ada pokok, tak ada bumbung, tak ada bangunan, tak ada tempat yang kita boleh duduk berteduh tak bagi kena panas, tak ada. Padang mahsyar ni tempat panas, tempat semua orang kena terik matahari, bahkan ada orang yang matahari turun sampai kadar sejengkal atas kepala, sehingga kan peluh dia menenggelamkan dia di padang mahsyar. Ini keadaan di padang mahsyar. Dalam keadaan macam tu, Nabi kata ada 7 golongan manusia Allah hantar mai teduhan atas dia. Bumbung tak ada, payung tak ada, bangunan tak ada, apa pun tak ada, pokok tak ada, nak boleh pergi berteduh, Allah hantar mai arasy Allah menaungi dia, maka dia dapat teduh di bawah arasy Allah. 7 golongan ni Tuhan akan bagi teduh dekat mereka. Siapa? Yang pertama, dia kata al-imamul adil. Yang pertamanya ialah imam yang adil, yakni pemerintah negeri daripada raja besar ataupun sultan, yang menyuruh dengan ma'ruf dan menegah daripada mungkar, dan membetulkan yang betul dan menyalahkan yang salah, dan berjalan sebagaimana yang dihukumkan Allah dan Rasul, dan tiada cenderung kepada maksiat besar kecil dan lainnya. Demikianlah misal imam yang adil. Golongan nombor 1 ialah pemerintah. Jadi pemerintah adil. Adil maksudnya buat Tuhan suruh, adil lah. Tuhan suruh jadikan Quran itu perlembagaan hidup, dia jadikan Quran perlembagaan. Maksudnya apa benda pun rujuk kepada Quran. Kalau benda tu bercanggah dengan Quran, tak pakai Quran. Itu maksudnya dia meletakkan pada tempatnya. Dia letak Quran sebagai perlembagaan, hadis Nabi sebagai ikutan. Dia jadi pemerintah, Quran dengan hadis rujukkan dia. Lain nanti selalu Quran hadis dulu. Hak ni kita jaga dulu. Maka dia pemerintah yang adil. Orang yang memang betul, dia mesti kata betul. Dia tak boleh pergi duk tangkap, pergi duk hukum, pergi duk buat bagi susah orang yang betul. Tak boleh. Orang yang salah tak boleh dilindungi. Salah mesti kena hukum. Itu pemerintah yang adil. Kalau dia jadi pemerintah atas dunia, dia adil macam tu, Allah Subhanahu Wa Taala janji akhirat esok dia dapat teduh, sewaktu orang lain semua kena panas di padang mahsyar. Yang kedua, wasyabun nasha'a fi ibadati rabbih. Yang kedua ialah satu orang muda yang kejadiannya beribadah akan Tuhannya. Yakni seorang yang muda belia dan seumpamanya, lagi yang kuat hawa nafsunya dan yang banyak cenderung kepada barang yang keinginan nafsunya, tiba-tiba beribadah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni semayang dia, berzikir dia, mengerjakan segala yang disuruh Allah, menjauhkan diri daripada maksiat dan larangan Allah dan Rasulnya, maka dialah orang daripada 7 orang yang akan mendapat naung di bawah arasy Tuhan itu. Golongan kedua, wasyabun. Syabun, orang Arab dia sebut syabab. Syabab maksudnya anak muda, orang belia ni, umur 40 ke bawah. Umur belah-belah, umur awal 20, awal 30. Orang umur ni biasanya nakal lah. Biasanya nakal. Umur-umur ni biasanya bukan duduk masjid. Umur-umur ni biasanya duduk tempat seronok. Tapi dia pada umur tu dia boleh duduk di masjid. Ini bukan senang nak buat. Biasanya umur duk ada 7, 18, 20, 21 ni, biasanya umur macam ni bukan tempat dia masjid ni. Tak teringin nak main masjid. Lalu tengok lagu tu je. Tak berasa nak main. Tempat dia fun fair. Tempat dia tempat-tempat seronok.
Itu tempat orang-orang yang umuk ni. Tapi dia pada umuk tu, dia boleh buang benda-benda seronok ni, dia boleh main ke masjid. Di akhirat esok Allah akan teduh dia di bawah teduhan mahsyar esok ni. Nombor 2. Yang ketiga, dia kata warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dan yang ketiganya laki-laki yang bergantung hatinya dengan masjid. Yakni satu orang apabila telah keluar dia daripada semayang berjemaah di masjid, tiada lepas dia daripada pintu masjid, melainkan hati dia bergantung dengan hendak kembali berjemaah ke masjid itu. Dan jikalau dia menyempurnakan beberapa kefarduannya dahulu daripada masuk ke masjid itu sekalipun, maka ialah orang yang akan dinaungi Allah di bawah arasnya. Ini orang yang hati dia mu'allaqun bil masjid. Macam seolah-olah hati ni dia tergantung di masjid. Dia pergi mana pun hati dia ada di masjid. Dia sampai peringkat tu. Dia sampai peringkat apa pun hati dia ingat nak pergi masjid. Bini ajak pergi mana ke apa, pasal malam ke apa, lepas asar keluar pergi dah pasal malam. Pasal malam sekali lagi nak main mengaji, nak apa sekali tak ada, jom lepas asar pergi dah pasal malam. Pergi pasal malam ni hati dia ingat nak main masjid, dia duk tengok jam dia duk kejan bini dia. Dia kata, hang belilah cepat. Jadi beli, hang nak belilah. Dia beli lau cari apa. Dia marah tu pasal apa? Pasal nak main masjid. Takut tak dan main. Orang yang jenis macam ni, hati mu'allaqun bil masjid. Duk sangkut di masjid. Di mana pun hati tak senang. Anak-anak sekali-sekali balik main ramai-ramai, jom kita pergi berkelah Pantai Merdeka. Jom pergi berkelah, ajaklah orang tua ni, tak larat dah ni pun, jomlah pergi nak seronok-seronok nak makan mi goreng di tepi pantai. Pilah mak pak tuan-tuan ni pun pi juga. Pi tu pun hak seronok ni budak-budak. Dia ada ingat ni apa ni buat ni karut ni dekat waktu semayang. Hati dia ada masjid. Maksud ada masjid tu bukan ada masjid Tasik Kelugong saja. Masjid lah, tak kira masjid mana dah. Dia kira nak pergi semayang masjid. Bukan duk gantung masjid kita saja. Ada orang dia ingat lagu tu. Dia mana pun tak pergi mengaji pasal nak tunggu masjid dia. Pasal apa dia nak masuk 7 orang duk bawah naungan ni. Kan jadi hati dia kata memang duk gantung di masjid Sungai Rambai lah dia kata. Bukan masjid Sungai Rambai, mana-mana masjid. Hati dia duk ada di masjid. Duk ingat Nabi masjid. Allah Subhanahu wa taala akan naung dia di hari akhirat esok di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dia kata warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan yang keempatnya, 2 laki-laki yang berkasih-kasih keduanya kerana Allah. Muwafaqah keduanya atas berkasih-kasih itu kerana Allah. Dan berselisih keduanya itu juga kerana Allah. Yakni 2 laki-laki yang berkasih-kasihan itu tidak kasih seorang akan seorang, melainkan kerana menjunjung suruh Allah dan Rasulnya. Maka apabila melihat salah seorang daripada 2 yang berkasih itu akan kawannya baik dan taat kepada Allah, berbuat ibadah dan berbuat khairat dan sebagainya, bersetujulah hatinya akan kelakuan kekasihnya kerana menjunjung suruh Allah mempersetujukannya. Dan apabila melihat salah seorang daripada 2 yang berkasih itu akan kekasihnya itu menyalahi suruh Allah, maka dibantahnya imma dengan kekuasaan wa imma dengan katanya, sehingga jadilah perceraian antara keduanya kerana tiada menurut bantahnya, yakni kerana tak turut tegurannya. Maka bercerai itu kerana disuruh Allah oleh fasik kekasihnya itu, maka ialah orang yang akan mendapat naung Allah Subhanahu wa taala di bawah arasy-Nya. 2 orang kawan baik. Kalau berkawan pun kerana Allah, kalau esok jadi tak berkawan pun kerana Allah. Dia berkawan ni nampak cukup baik, 2 ni pasal apa? Pasal sama-sama nak main mengaji. Kerana Allah dia kawan. Satu hari dia tengok kawan dia hak baik duk main mengaji sama-sama ni, dia duk nampak kawan ni karut. Dah duk kona, dah duk pergi karaoke, duk pergi night club, duk pergi tikam mekong dan sebagainya, dia dah tegur. Dia kata, hang jangan buat macam ni. Kita dah start elok dah. Kita dah start mengaji dah. Kita daripada tak kenal, daripada jahil lah, kita dah dapat ilmu, kita dah reti sepatah dua dah. Kita dah mula duk buat amalan Islam elok dah. Hang jangan duk buat benda tak elok ni. Benda tak elok ni kita dah buang sudah. Jangan duk patah balik pergi buat. Dia ni tak peduli, dia nak pergi buat juga benda salah ni. Nasihat 2-3 kali tak jalan, dia ni nak buat juga benda dosa. Okey, kita berpisah.
Berpisah tu kerana Allah. Pasal apa? Pasal kawan ni memilih jalan maksiat. Dia tak boleh pergi dengan kawan tu, maka dia tinggal kawan tu. Dia tinggal tu kerana Allah. Maka orang yang macam ni berkawan kerana Allah, jadi bermusuh kerana Allah, Allah akan naung dia di hari akhirat esok di bawah naungan arasy Tuhan. Tu dia lagu tu. Dan lagi hadis tu dia kata warajulun talabathum ra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Dan yang kelimanya ialah laki-laki yang menuntut akan dia oleh seorang perempuan yang mempunyai kebangsaan dan juga kecantikan. Maka berkata ia, bahawasanya aku takut Tuhan yang memerintah sekalian alam. Yakni laki-laki yang telah mengajak dan mengusik akan dia oleh perempuan yang mempunyai kebangsaan lagi cantik. Kebangsaan ni maksudnya orang perempuan yang kaya, ada duit, orang kaya raya, cantik pula lagi. Seperti dikatanya masalan, ya Mahmud, dia buat contoh Mahmud, nanyalah Mahmud, Muhammad, Zaid. Dalam bahasa Arab ni tiga nama ni duk kenal saja kan? Mahmud, Muhammad dengan Zaid, orang lagi kan? Contohnya dia kata, ya Mahmud, marilah kita bermain-main, bersuka-suka cara kesundalan. Dia kata ramai kita buat tak elok. Dan perkara kemaluan pula dia kata, perkara yang memalukan dan sebagainya. Maksudnya satu perempuan mai duk ajak buat benda tak elok macam tu dekat dia. Maka laki-laki itu pun memandang kepadanya dengan tilik kepada hartanya dan keelokannya. Tetapi oleh kerana imannya dan takutnya akan Allah, lalu disahutnya akan perkataan perempuan itu dengan kata dia, aku takut Tuhan yang memerintah sekalian alam. Kau ni mai duk ajak dia, kau ni dengan ada duit, dengan ada apa semua duk ajak dia. Dia kata sorry lah, dia kata aku takut kat Tuhan, aku tak buat benda ni. Ataupun dimisalkan seorang laki-laki diajak oleh satu orang perempuan yang cantik lagi bernama dan berharta dengan kata dia, marilah berzina dengan aku. Maka dijawab dia, aku takut akan Tuhan Rabbal Alamin. Dan tiadalah diluaskan dan tiadalah diluluskan kehendak perempuan itu. Maka ialah perempuan, maka ialah seorang yang dinaungi oleh Allah di bawah arasy-Nya. Boleh tepih macam tu, ini orang Allah akan pastikan dia dapat teduhan pada hari orang lain semua panas di padang mahsyar. Kemudian dia kata warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminah. Dan yang keenamnya, laki-laki yang bersedekah dia dengan satu sedekah, maka menyembunyi ia akan dia sehingga tidak mengetahui oleh tangan kirinya akan barang yang dinafkahkan oleh tangan kanannya. Yakni laki-laki yang bersedekah dia akan sedekah, maka tiadalah ia menerangkan sedekahnya itu kepada siapa-siapa, dan tiadalah diceritakan dia bersedekah sehingga tiada dilintaskannya di hatinya akan dirinya berbuat khairat itu, seolah-olahnya tiada diketahuinya ia berkhairat itu, sebagaimana tangan kanan tunjuk dan tangan kiri tidak mengetahui. Yakni kinayah sebagai simbolik daripada tiada menyebut dan mengingat dirinya kepada berbuat khairat itu. Kita buat baik tak payah cerita ke orang. Tapi dalam perbahasan fiqh tentang sedekah, ada masa dia suruh sedekah ni i'lan dekat orang dengan tujuan supaya apa? Kita boleh encourage orang lain sedekah sama. Kalau tidak, tak ada siapa tahu. Misalan ada budak-budak, saya ada habang di Masjid Brown Garden baru ni, anak Pulau Pinang kan, daripada Masjid Negeri Pulau Pinang, dah habis dah 30 juzuk hafal, nak pergi sambung belajar di Al-Azhar Mesir kan, duit tak ada. 7 orang, seorang-seorang perlu belanja sampai 10,000 seorang-seorang. Pasal apa? Pasal mereka tahun pertama tak dapat beasiswa. Kalau tahun pertama dapat belajar, dapat skor baik, tahun kedua baru dapat beasiswa. Jadi mereka ni semua susah. Mereka ada keluar pamphlet lah, hantar dekat orang tu, hantar kat orang ni, minta orang derma. Jadi siapa tahu siapa derma, siapa tak derma, siapa pun tak tahu. Dalam keadaan macam ni kita perlu buat satu promosi supaya orang lain pun terpanggil untuk menderma. Kena buat satu promosi, tunjuk, kata dia ni bagi, dia ni bagi, dia ni bagi, tunjuk supaya orang lain kata, Allah, dia ni menyaga tak tahu mana pun boleh bagi, aku menyaga lagi besar takkan tak boleh tolong.
Supaya berlaku macam tu, supaya orang yang nak buat baik mendapat bantuan. Itu dibenarkan oleh agama. Tuan-tuan, kadang-kadang orang ni dia bila tak ada challenge, tak ada semangat, dia tak buat. Tak ada challenge, tak buat. Kan? Berapa orang kita duduk tengok TV, duduk tunjuk macam-macam cerita, dia ni kepala besar lah, beranak keluar mai perut bercantum lah, apalah, duk abang mai kata kos perbelanjaan yang diperlukan untuk nak selesai masalah yang ditanggung ni sampai 100,000, sampai 250,000 dan sebagainya. Berapa orang daripada yang tengok tu rasa terpanggil nak tolong? Berapa orang? Tak rasa terpanggil. Kan? Saya pernah cerita di Langkawi dulu, nak buat masjid Sungai Mengulu di Langkawi tu. Nak buat masjid Sungai Mengulu, antara Kelebang dengan Kuah tu ada satu tempat nama Sungai Mengulu. Nak buat masjid tu, dulu saya naksah sengit, naksah buruk sengit. Atas daya usaha, atas inisiatif yang berbahagia Datuk Harundin nak pi buat masjid di tapak tu, kan? Nak pi buat masjid, ceramah perasmian untuk kutip duit nak bina masjid tu, mereka minta saya pi. Dr. Harundin pun ada, dia rehat malam tu, suruh saya cakap. Kita bagi semangat dekat orang ni, suruh berderma. Bagi semangat, suruh berderma. Malam tu saja kutipan 100,000 lebih. Malam tu saja. Ni hak orang perempuan ni, dia bagi dengan gelang, dia bagi dengan cincin, dia bagi dengan londeh rantai, dia bubuh. Jumlah malam tu saja dapat banyak tu. Orang Langkawi memang mereka pun banyak duit, jual tanah lah, apalah boleh duit sebagainya. Jadi mereka pun memang daripada awal dah iklan kata nak buat ni, daripada awal duit banyak dah, pergi nak bagi. Kemudian diikuti dengan beberapa siri. Akhirnya Alhamdulillah jadi masjid Aduk Adalah. Tuan-tuan pergi Pulau Langkawi, antara Kuah nak pergi dengan apa nama Kelebang tu, satu masjid. Masjid Aisyah dia bagi nama, dekat Sungai Mengulu. Punya hebat masjid itu, fully air condition. Tuan-tuan, masa nak perasmian rasmi masjid tu, masa nak buat perasmian masjid tu, ada satu orang cacat, tuan-tuan. Ada satu orang cacat, jalan ke atas lutut, dengan muka kiat, dengan tangan cengkueh, dengan apa semua, tuan-tuan. Dia saja, dia bagi duit sembelih 3 ekor kebab. Dia saja tu, dia yang cacat macam tu, dia bukan minta sedekah. Dia tempat dia masjid aja. Tapi orang tengok keadaan dia macam tu, orang sendiri rasa kesian bagi duit ke dia. Orang kesian bagi duit ke dia, orang duk bagi duit ke dia ni, dia nak belanja apa? Dia duk simpan. Bila mai hari nak rasmi masjid tu, masa bina masjid dia dah bagi dah, cakap yang boleh. Masa hari rasmi dia nak bagi 3 ekor kebab untuk sembelih. Tuan-tuan, orang nak makan tak lalu. Pasal apa? Macam tu boleh bagi 3 ekor kebab. Kita duk cikar rambut berkerim hari-hari ni apa? Duk harap nak pergi makan kenduri agak. Kita nak pergi makan tak lalu. Malu dekat dia, malu dekat Tuhan pun sebasai, malu dekat dia pun sebasai. Nampak kan? Bila macam ni punya mai dia jadi challenge. Dia jadi challenge. Dan orang lain pun nak bagi juga. Pasal apa? Malu orang macam ni boleh bagi, kita tak boleh bagi. Challenge. Tapi kalau benda ni disembunyikan, tak ada challenge apa. Tak ada siapa rasa nak tahu apa. Bagi tahu benda ni, dan orang dengar Allah, dia boleh bagi macam tu. Kita ada ingat nak bagi RM10, bagi RM100. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi ada waktu kita buat baik tak payah cerita ke orang. Kita buat baik tak payah cerita ke orang. Hak jenis sikit-sikit, kecil-kecil, bagi sana sikit, bagi sini sikit, tak payah cerita ke orang. Memadai Allah Subhanahu Wa Taala saja Tuhan yang mengetahui, dia balas mengikut keikhlasan kita. Baik, dia kata maka ialah orang yang dinaungi Allah Taala di bawah arasy-Nya, dia kata. Dan akhirnya dia kata wa rajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu. Dan yang ketujuhnya, laki-laki yang ingat akan Allah Ta'ala hal keadaannya sunyi, maka meleleh air matanya. Ni pula golongan yang ketujuh. Dia duduk seorang-seorang, dia teringat balik. Kita ni tuan-tuan, kita ni bukan beranak-beranak main baik sampai hari ni duduk baik. Kita ni, tiap-tiap seorang daripada kita ni sejarah masing-masing ingat. Orang lain tak tahu pun kita tahu. Jahat kita banyak mana. Jadi kadang-kadang duk seorang-seorang ingat balik, aku ingat umur berapa yang aku sembahyang cukup ni, ingat balik yang tu.
Ingat-ingat balik, aku buat lagu ni. Ingat-ingat balik aku buat lagu ni kat mak aku. Ingat-ingat balik, dekat pak aku buat lagu ni. Ingat-ingat balik aku tak dan nak balas jasa orang tua ni tak ada. Duk ingat balik ni kita punya slack banyak dalam hidup kita ni. Fafadat ainahu, air mata meleleh. Kalau boleh macam tu, Nabi kata akhirat esok Allah akan naungi dia. Masalah ni dulu jahat, ni baru baik beberapa hari ni, tapi dia berasa dia paling baik, tak pernah buat jahat. Dia duk suluh orang punya jahat, dia ni punya jahat macam ni, dia ni punya jahat macam ni, dia ni teruk, dia ni. Hang pun baru 5 hari baik. Kita tak pernah kenang jahat kita dulu, yang kenangan itu membawa keinsafan. Tak pernah. Ini tak bagus. Yang bagusnya ialah orang yang kenang balik zaman jahiliah dia, kenang balik menangis. Awaklah aku dulu pergi teruk sampai macam tu. Awaklah aku ni lambat dapat petunjuk Tuhan. Awaklah menangis. Menangis tu Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi Habang, Allah akan bagi dekat dia naungan di padang mahsyar. Yang ni laki-laki yang duduk dia seorang diri, tiba-tiba ingat dia akan dirinya salah kepada Allah, dan terfikir dia akan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang sangat membalas akan hamba-Nya yang berdosa itu. Dia teringat balik, Allah balas kat aku naya. Allah balas kat aku naya. Sebagaimana dia kata membalas ia akan hamba-Nya yang baik, sehingga dijadikan fikirannya ke atas dosanya itu mengalirkan air matanya. Teringat balik dosa, teriak. Teringat balik, teriak. Serta meminta akan ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ialah seorang daripada orang yang 7 yang dinaungi Allah Subhanahu Wa Taala di bawah arasy-Nya. Kata Imam Nawawi telah meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Muslim. Banyak lagi dia kata dikeluarkan oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Muhazzab pada bab ini. Dia kata ada banyak lagi, kita boleh baca sendiri. Wallahu a'lam. Lepas ini kita akan masuk tajuk bab ma zukira fi salah ba'da al-maghrib annaha fil baiti afdal. Yang akan kita tengok lepas ni insya-Allah ialah barang yang menyebutkan pada bicara sembahyang sunat lepas maghrib, bahawasanya di rumah itu lebih afdal. Dia nak cerita tentang sunat rawatib, sunat qabliyah ba'diyah ni elok buat di rumah. Kemudian dia akan cerita kat kita bagi siapa yang benda tu elok buat di rumah, bagi siapa. Kita duduk balik pulau tu main mengaji di Masjid Sungai Rambai, nak balik mayang di balik pulau pakai ayam 16 tu, sampai sekali dengan tidur bang dia ke mana apa, bagi hak macam ni semayang di masjid lah. Bagi orang yang rumah sangat dekat dan dia tidak ada tujuan nak singgah mana-mana, balik masjid nak terus balik rumah, taruh sah tapi di rumah sah lagi baru semayang sunat bang dia di rumah, maka itu lebih afdal. Kemudian dia akan bagi tahu pula kat kita, kalau sekiranya kita memilih untuk semayang bang dia ni di masjid, macam mana cara nak buat. Dia akan bahaskan kepada kita lepas ni. Kita duk tengok orang selalu bila habis semayang fardu, semayang isya habis, bagi salam, wirid sikit, baca doa. Lepas baca doa apa semua, dia bangkit nak buat sunat bang dia ubah tempat. Dia ubah tempat, dia langkah pergi tepi sikit ke, dia langkah mai ke belakang ke, dia langkah pergi ke depan ke, dia ubah tempat. Ubah tempat tu pasal apa? Adakah hadis yang Nabi suruh ubah tempat, ataupun apa hal yang pergi jadi ubah tempat tu? Ataupun kalau sekiranya dia bangkit terus semayang tempat tu juga, dia semayang fardu di tempat tu, habis semua sah lerah selesai, bangkit buat ba'diyah pun tapak semayang fardu juga, boleh ke tak boleh? Ada hadis yang akan menceritakan tentang benda ni. Tuan-tuan, itulah satu kebaikan bila kita mengaji, baru kita tahu kan. Kalau tidak kita duduk tengok ya, dan kita sendiri pun duduk buat lagu tu dengan tak tahu balekong kan. Kita sendiri pun duduk buat tak tahu balekong, tengok orang semua lepas mayang pindah tempat mayang, aku pun pindah kot tempat ni, duduk lama dia hangat kot, kita pergi tempat sejuk. Mungkinlah bila kita tak tahu ni, kita lagu duduk karang macam-macam lah kan, duduk ingat saya tu kot dia pindah kot kan. Nak tengok apa penjelasan dia dalam agama, dia akan beritahu kat kita insya-Allah. Kemudian kita akan tengok bab yang berikutnya, cerita tentang orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam, adakah dia wajib mandi dulu?
Dia wajib mandi dulu kah? Ataupun macam mana? Kan, selama dia duduk dalam agama kapiak dia ni, dia tak pernah mandi wajib. Jadi bila dia mengucap aja 2 kalimah syahadah, adakah dia wajib mandi? Okey, kalau kata wajib mandi, nak mandi cara lagu mana? Nak mandi cara lagu mana? Nak kena campur daun bidara ke, daun buah keranda ke, apa ke? Ada perbincangan di dalam hadis Nabi tentang benda ni. Kita akan tahu. Lepas tu dia akan masuk pula bab bacaan ketika nak masuk jamban. Kan? Bacaan ketika nak masuk jamban. Adakah itu bacaan yang dikarang oleh cikgu-cikgu tazki ke? Ataupun dia satu doa sabit daripada amalan Nabi ke? Dia semua benda ada cerita. Kita nak makan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Nabi ajak ke doa tu? Ke cikgu tazki ajak ke? Kita pun tak tahu. Jadi kan Nabi buat kot, orang duk buat. Betul kan Nabi buat? Ada hadis kan? Macam dalam seminggu 2 minggu ni tuan-tuan tengok dalam surah Abang, perbahasan tentang ya amanal khaifin. Kan? Duk bahas dalam surah Abang tak habis-habis lagi. Kan? Tu doa lalu masjid banyak duk buat. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf tu. Kan? Ada satu orang tulis masuk dalam surah Abang. Dia kata ya amanal khaifin tu asal-asal aman tu daripada perkataan Haman, dia kata. Perdana Menteri apa nama dulu ni, Firaun dulu ni, Haman. Jadi oleh kerana Firaun dengan Haman ni zalim masa tu duk bunuh orang, maka rakyat duk minta tolong dekat dia, jangan bunuh, minta ya Haman. Dia kata aman al khaifin, wahai Haman, amankanlah kami daripada ketakutan. Ada pikuk tu pula. Dia pergi bawa omel bukti sejarah apa lagu tu lagu ni macam-macam dia tulis. Tapi kita pun kan tak tahu apa pula dah. Aku duk baca lama dah benda ni. Kan? Jadi doa Haman Firaun apa pula dah. Kata kita pun jadi serabut perut. Kan? Betul-betul Nabi buat ke tak doa ni? Banyak hadis tu bagi tahu doa-doa maksurah. Dia panggil doa-doa yang sabit daripada doa Nabi. Kita tak baca, kita pergi duk karang sendiri doa, kita pergi duk baca tu. Jadi masalah kita mengaji benda ni. Bila kita mengaji, kita jumpa, kita tahu ini amalan Nabi. Nabi baca doa ni, ni dia hadis yang kata Nabi baca doa ni. Ini bukan doa yang Nabi baca, tapi doa yang membawa maksud baik, yang dikarang oleh ulama-ulama dulu dan sebagainya, dan dia nampak tak canggah dengan agama. Kita tahu benda ni. Sekurang-kurangnya bila kita tahu, bila kita buat amalan, kita rasa lebih selesa. Dia macam tu ya. Bukan guna apa nak bertengkar dengan siapa-siapa dan sebagainya, tapi untuk keselesaan kita. Kemudian kita akan tengok beberapa tajuk lagi yang sebenarnya penting-penting. Yang sebenarnya penting-penting. Jadi tuan-tuan, saya menyeru kepada diri saya, kepada tuan-tuan, ajak kawan-kawan main mengaji. Nampak masjid ni ada masalah sikit, orang kurang sikit. Kan? Saya rasa ramai, tapi kurang sikit. Kan? Saya rasa tajuk ni penting. Tajuk ni penting. Jadi kalau nak korang pasal apa? Kan? Tajuk ni hari-hari punya amalan ni. Hari-hari punya amalan. Sangatlah penting. Jadi kalau benda-benda macam ni kita tak mau belajar, rugilah kita. Kan? Sebab kita tak tahu kita nak hidup berapa lama lagi. Kalau ditakdirkan kita nak hidup saat lagi kita nak mati pun, biarlah masa yang satu diisi dengan amalan yang bertepatan dengan yang Nabi suruh. Kalau kita nak hidup lama lagi pun, kita tak tahu benda ni. Kalau ditakdirkan kita nak hidup lama lagi, lebih-lebih lagi kita kena ada bekal yang kejap betul untuk nak buat amalan hari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita, Allah bagi taufik dan hidayah kepada kita. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa allazina amanu. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.